Pernahkah Anda terfikir, kenapa semakin besar mata kail yang Anda gunakan, semakin sunyi joran Anda tidak diusik ikan? Selamat datang kembali ke saluran ini. Hari ini kita akan membincangkan satu mitos yang paling besar dalam dunia memancing. Satu kepercayaan yang telah diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Ramai yang percaya, kalau mahu tarik ikan sebesar meja, kita wajib guna mata kail sebesar ibu jari. Tetapi, adakah petua ini benar, atau ia sebenarnya rahasia utama kenapa Anda sering pulang dengan tong ikan yang kosong? Sila dengar baik-baik, karena apa yang bakal saya kongsikan hari ini mungkin akan melanggar segala petua otai lama yang pernah Anda dengar. Saya berani jamin, selepas Anda selesai menonton video ini, pandangan Anda terhadap kotak pancing Anda akan berubah 100%. Anda akan mula faham mengapa ikan di bawah air sana bukan sahaja tidak mahu makan umpan Anda, malah mungkin sedang mentertawakan saiz mata kail Anda yang kelihatan seperti sauh kapal. Jadi, adakah Anda bersedia untuk menerima kenyataan pahit ini? Sila tinggalkan komen di bawah jika Anda pernah kumpau berhari-hari walau menggunakan umpan paling mahal di pasaran. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita fahami mengapa isu saiz mata kail ini sangat dekat di hati para pemancing. Sejak kita mula memegang joran pada usia muda, kita sering dimomokkan dengan cerita-cerita hebat di kedai pancing. Kawan-kawan yang lebih berusia, atau para otai, selalu berpesan supaya jangan sesekali menggunakan mata kail kecil kalau niat di hati ingin mendaratkan ikan bersaiz mega. Alasan mereka mudah. Mata kail kecil mudah lurus, mudah rabut, dan tidak mampu menahan asakan ikan besar. Kepercayaan ini sudah tertanam begitu dalam di minda kita, sehingga kan ia menjadi satu tabiat otomatik. Apabila kita melangkah masuk ke kedai peralatan memancing, mata kita secara tidak sadar akan mencari bungkusan mata kail yang paling besar, paling tebal, dan paling menakutkan rupa bentuknya. Kita membazirkan wang membeli perambut kasar dan mata kail gergasi, berbekalkan impian tinggi melangit untuk menjadi wira di atas bot nanti. Kita melakukan perkara yang sama selama bertahun-tahun, mengulangi corak balingan yang sama, mengharapkan keajaiban berlaku. Namun realitinya, peratusan untuk kita menaikkan ikan trofi sangat rendah. Kita selalu menyalahkan arus air yang tidak cantik, cuaca yang terlalu panas, atau mendakwa ikan sudah tiada di lubuk tersebut. Tetapi, mungkinkah kesilapan itu bermula dari hujung perambut kita sendiri? Bayangkan suasana pagi yang mendamaikan di tepi sungai atau di tengah lautan luas. Kabus nipis masih kelihatan di permukaan air, dan burung camar mula berterbangan mencari makan. Anda dengan penuh semangat memasang umpan pada mata kail yang bersaiz sangat besar. Dalam pikiran Anda, hari ini pasti akan membawa pulang tangkapan mega yang boleh dibanggakan kepada rakan-rakan di kedai kopi nanti. Anda membuat balingan jauh ke arah lubuk yang disasarkan. Bunyi air berkocak menandakan umpan sudah berlabuh dengan sempurna di dasar air. Berjam-jam Anda menunggu dengan penuh sabar. Matahari mula tegak di atas kepala, peluh mula mengalir membasahi baju jersey memancing Anda, tetapi hujung joran masih kaku, tidak bergetar walaupun sedikit. Anda mula tertanya-tanya, adakah ikan di lubuk ini sudah pupus semuanya? Atau adakah umpan yang Anda gunakan tidak cukup menarik perhatian mereka? Hakikatnya, ikan ada berlambak di bawah sana. Mereka sedang berenang bebas mengelilingi umpan Anda. Tetapi, apabila mereka melihat mata kail sebesar sauh kapal yang menonjol keluar dengan jelas dari umpan tersebut, mereka seolah-olah sedang ketawa besar. Ikan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat peka dengan persekitaran mereka. Wayar besi yang tebal dan berat membuatkan pergerakan umpan menjadi sangat kaku dan tidak semula jadi langsung. Ikan yang pada mulanya berasa lapar terus hilang selera dan berenang pergi meninggalkan umpan Anda begitu sahaja. Inilah kesilapan asas
yang sering dilakukan oleh ramai pemancing tanpa disedari. Mari kita pecahkan mitos lama ini dengan melihat kepada aspek pergerakan umpan hidup di dalam air. Ramai pemancing sangat gemar menggunakan umpan hidup seperti udang hidup atau anak ikan untuk memikat spesies pemangsa yang lebih besar. Sekarang, bayangkan Anda mengambil seekor udang hidup yang segar bugar, lalu Anda cangkukkan seekor udang itu pada mata kail bersaiz gergasi yang beratnya tidak masuk akal. Apa yang akan berlaku kepada udang tersebut apabila ia masuk ke dalam air? Umpan yang sepatutnya berenang aktif, menari-nari di dalam arus untuk menarik perhatian ikan besar, kini bergelut untuk bergerak. Beban besi yang berat itu menekan udang tersebut ke dasar, membuatnya kelihatan seperti menderita atau terus mati dalam masa beberapa menit sahaja. Ikan pemangsa seperti siakap atau kerapu sangat tertarik kepada pergerakan dan getaran semula jadi mangsanya. Apabila mereka melihat seekor udang yang kaku dan diseret oleh seketul besi hitam yang besar, naluri pemangsa mereka akan terus bertukar menjadi rasa curiga. Umpan yang sepatutnya menjadi hidangan lazat, kini kelihatan seperti satu perangkap yang sangat jelas. Mata kail besar telah membunuh aksi umpan Anda 100%. Anda sebenarnya telah kalah dalam permainan ini, sebelum ikan sempat untuk merasa umpan tersebut. Menggunakan mata kail yang bersesuaian dengan saiz umpan adalah kunci utama yang sering dilupakan oleh mereka yang terlalu taksub dengan impian menaikkan ikan mega. Satu lagi perkara penting yang perlu kita bincangkan adalah tentang tahap penglihatan dan kepintaran ikan. Jangan sesekali memandang rendah pada keupayaan haiwan ini. Walaupun otak mereka kecil, naluri kelangsungan hidup mereka sangat tinggi. Ikan yang bersaiz mega atau ikan trofi tidak membesar sehingga ke tahap itu kerana mereka bodoh. Mereka berjaya hidup bertahun-tahun di dalam air, mengelak pelbagai bahaya, jaring, dan pancing, kerana mereka sangat berhati-hati dengan apa yang mereka makan. Apabila umpan Anda dilontar ke dalam air jernih, pantulan cahaya pada dawai mata kail yang tebal itu sangat mudah dilihat oleh ikan. Mereka akan berenang mendekati umpan, meneliti setiap sudut. Jika mata kail itu terlalu besar dan tersembul keluar dari isi ikan atau udang yang Anda gunakan, ikan bersaiz besar ini akan mengesan sesuatu yang tidak kena. Mereka mungkin akan menyedut sedikit umpan untuk menguji rasanya. Pada saat inilah ukuran dan berat mata kail memainkan peranan. Mata kail yang berat dan besar akan memberikan rintangan luar biasa apabila ikan cuba menyedutnya. Sebaik sahaja mereka merasa sesuatu yang keras dan berat yang tidak patut ada pada makanan biasa, mereka akan terus meludah keluar umpan tersebut dalam sekelip mata. Anda di atas bot mungkin hanya melihat hujung joran terangguk kecil sekali sahaja, lalu terus sepi. Anda menyangka ikan kecil yang mengacau umpan, padahal ia adalah sang gergasi yang baru sahaja menolak hidangan Anda kerana terlalu curiga dengan besi tajam yang besar itu. Pernahkah Anda duduk berbual dengan pemancing dari negara luar atau menonton rancangan memancing bertaraf antarabangsa? Jika Anda perhatikan betul-betul, teknik pancingan moden di seluruh dunia kini lebih menjurus kepada pengecilan saiz peralatan atau konsep finesse fishing. Mengapa mereka berbuat demikian? Adakah mereka tidak mahu menangkap ikan besar? Sudah tentu mereka mahu. Tetapi kajian terperinci tentang tingkah laku ikan membuktikan bahawa pembentangan umpan atau gaya persembahan adalah perkara paling kritikal dalam memancing. Jika Anda meletakkan umpan potongan ikan, mata kail kecil akan tersembunyi dengan kemas di dalam isi ikan tersebut. Umpan akan hanyut dengan cantik mengikut arus air. Kelihatan tidak ubah seperti sisa makanan semula jadi yang sedang hanyut. Ikan besar yang kebetulan sedang mencari makan akan menyambar umpan tersebut tanpa berfikir panjang, kerana tiada sebarang amaran bahaya yang kelihatan. Beban yang ringan juga membolehkan umpan disedut jauh ke dalam mulut ikan
dengan sangat mudah dan lancar. Sebaik sahaja umpan berada jauh di dalam rahang ikan, barulah tindakan rentapan hujung joran dilakukan. Hasilnya, cangkukan menjadi lebih padu dan peratusan untuk ikan itu terlepas adalah sangat rendah. Inilah yang membezakan antara pemancing profesional yang sentiasa ada hasil dengan pemancing biasa yang sentiasa bangau sambil merenung joran dari pagi sampai ke petang tanpa jawaban yang pasti. Mari kita selusuri sedikit sejarah mengapa petua menggunakan mata kail besar ini tercipta dan sangat populer dalam kalangan orang lama. Pada zaman dahulu, sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, teknologi pembuatan mata kail tidaklah secanggih hari ini. Kebanyakan mata kail pada waktu itu diperbuat daripada aloi yang murah dan mudah lurus jika ditarik dengan kuat. Cara untuk mengatasi masalah mata kail lurus pada zaman itu hanyalah satu sahaja, yaitu dengan menebalkan dawai mata kail tersebut. Semakin tebal mata kail itu, semakin besarlah saiznya secara keseluruhan. Oleh sebab itulah, orang lama mengajar kita untuk menggunakan mata kail gergasi jika sasaran kita adalah ikan bersaiz besar, semata-mata untuk mengelakkan besi tersebut daripada patah atau menjadi lurus ketika pertarungan sedang berlangsung. Ia adalah satu penyelesaian yang wajar pada zaman itu berdasarkan teknologi yang ada. Namun, hari ini kita hidup di zaman yang jauh berbeza. Teknologi metalurgi telah berkembang pesat. Mata kail modern kini dihasilkan menggunakan keluli berkarbon tinggi yang ditempa secara saintifik. Sebatang mata kail kecil masa kini, walaupun wayarnya nipis, ia mempunyai kekuatan luar biasa yang mampu menahan tarikan berpuluh-puluh kilogram tanpa berubah bentuk. Ia sangat kuat, ringan, dan diasah menggunakan bahan kimia untuk ketajaman tahap maksimum. Jadi, mengapa kita masih terikat dengan penyelesaian zaman purba apabila kita sudah mempunyai teknologi terkini di hujung jari kita? Sekarang, mari kita lihat pula dari sudut sains dan fizik. Ketika Anda membuat rentapan atau sentapan pada joran, ramai yang tidak tahu bahwa daya menembusi atau kuasa penetrasi mata kail banyak bergantung kepada ketebalan dawai besi tersebut. Mari saya berikan satu contoh ringkas untuk memudahkan pemahaman. Bayangkan Anda mempunyai sebatang jarum yang nipis dan tajam, dan sebatang paku besi yang tebal. Jika Anda menekan kedua-duanya pada sekeping kulit tebal, menggunakan daya kekuatan yang sama, yang mana satu akan menembusi kulit itu dengan lebih mudah. Sudah tentu jarum yang nipis itu, bukan? Perkara yang sama berlaku di dalam air. Mulut ikan-ikan gergasi, terutamanya spesies dasar seperti kerapu atau ikan merah, mempunyai struktur rahang yang sangat keras bak tulang. Apabila Anda merentap joran menggunakan mata kail yang terlalu tebal dan besar, Anda memerlukan tenaga yang sangat luar biasa untuk membolehkan mata kail itu menembusi tulang rahang tersebut dengan sempurna. Kadangkala, rentapan Anda hanya menyebabkan mata kail besar itu tersangkut sedikit sahaja di permukaan bibir ikan. Apabila ikan mula meronta dan menggelupur, mata kail yang tidak tertanam kemas itu akan mudah tercabut dan terbang keluar. Berbeza pula jika Anda menggunakan mata kail bersaiz sederhana atau kecil yang berdawai nipis tetapi berkualiti tinggi. Hanya dengan sedikit sentapan, ia akan terus menembusi daging dan rahang keras ikan dengan lancar, mengunci kedudukan ikan itu tanpa belas kasihan. Saya masih ingat lagi satu insiden memancing bersama seorang rakan lama di sebuah kuala sungai. Pada ketika itu, cuaca sangat baik dan air pasang perlahan, satu keadaan yang sangat sesuai untuk mencari ikan pari atau siakap merah. Rakan saya ini memang terkenal dengan sifat ego dan sentiasa percaya pada prinsip barang kasar. Dia menggunakan perambut kabel besi bersama mata kail nomor 8/0, bersaiz hampir separuh tapak tangan. Umpannya pula ialah seekor sotong kurita yang dicangkuk kasar.
manakala saya pula hanya menggunakan perambut tali fluorokarbon sederhana bersama mata kail nombor 2/0 sahaja, dengan umpan hirisan sotong yang disemat kemas. Beberapa jam berlalu, rakan saya asyik merungut kerana umpannya beberapa kali digerit sesuatu tetapi gagal lekat. Dia menarik joran dan melihat sotong kuritannya rabak dimakan ikan, tetapi mata kail gergasinya tidak mengena sasaran. Ikan-ikan di bawah sana pandai mencuri makan bahagian yang tidak terkena besi, manakala saya pula tidak henti-henti melayan tarikan ikan bersaiz antara 2 hingga 4 kilogram. Mata kail kecil saya membolehkan ikan menelan umpan secara keseluruhan tanpa teragak-agak. Rakan saya terdiam, merenung hasil tangkapan saya yang bertimbun. Insiden ini membuktikan dengan jelas bahawa memancing bukanlah soal menakutkan ikan dengan saiz peralatan kita, tetapi tentang bagaimana kita menipu ikan untuk makan dengan penuh selera. Kita sering terlupa bahawa fungsi utama mata kail hanyalah sebagai cangkuk penghubung. Ia bukan alat penarik berat. Alat yang sebenarnya berfungsi untuk meletihkan dan menarik ikan yang besar adalah joran, kekili, dan sistem brek atau seretan pada kekili Anda. Apabila seekor ikan yang bernilai ratusan ringgit memakan umpan, tugas mata kail hanyalah untuk menembusi mulut ikan dan kekal di situ. Selepas ia melekat, seluruh tekanan pertarungan akan dipindahkan kepada kelenturan batang joran dan ketahanan tali pancing Anda. Ramai pemancing silap faham. Mereka berfikir mata kail yang besar akan memudahkan mereka menarik ikan naik ke atas bot dengan kasar dan cepat. Sikap gopoh inilah yang selalu membawa kepada kecelakaan. Apabila menggunakan peralatan yang terlalu besar dan kasar, pemancing cenderung untuk mengunci brek kekili seketat mungkin. Akibatnya, apabila ikan mega membuat larian mengejut, tenaga yang terhasil adalah sangat besar. Memandangkan tiada ruang untuk tali keluar, salah satu komponen pasti akan gagal. Sama ada mata kail tercabut, bibir ikan terkoyak terus, atau paling teruk, joran Anda patah 2. Jika Anda menggunakan mata kail yang sepadan dan bermain dengan tetapan brek kekili yang betul, Anda akan melayan larian ikan mengikut rentaknya. Anda membiarkan ikan penat berenang dengan sendirinya. Pada waktu itu, walau sekecil manapun mata kail yang digunakan, ikan gergasi pasti akan dapat ditundukkan akhirnya dengan selamat. Mari kita bincangkan pula senario pancingan air tawar, terutamanya jika Anda gemar memburu spesies dasar seperti ikan baung, tapah, atau patin sungai. Di kawasan lubuk sungai yang mengalir deras, cara umpan bermain di dasar adalah sangat penting untuk menarik perhatian penghuni di situ. Ikan sungai sangat sensitif terhadap rintangan dan rasa. Apabila Anda menggunakan umpan dedak atau cacing tanah yang digumpal pada mata kail bersaiz gergasi, persembahan umpan itu menjadi sangat cacat. Umpan dedak akan cepat pecah kerana mata kail yang tebal membelah gumpalan tersebut. Manakala cacing tanah pula akan mati pucat dan tidak lagi bergerak bebas. Ikan patin yang menggunakan deria bau dan misainya untuk mengimbas makanan di dasar sungai akan segera merasai sentuhan dawai besi yang sejuk dan keras. Reaksi semula jadi ikan-ikan ini adalah menjauhkan diri serta-merta. Jika Anda cuba mengecilkan saiz mata kail Anda, sebagai contoh menggunakan nombor 6 atau nombor 8 untuk pancingan sungai, Anda akan dapati umpan Anda lebih tahan lama dan kelihatan lebih memikat. Umpan yang ringan akan melayang sedikit di atas dasar mengikut alun arus air, sama seperti serangga atau sisa makanan sebenar yang hanyut. Ketukan dan getuan pada hujung joran akan menjadi lebih agresif dan bertali arus, kerana ikan tidak merasai sebarang keraguan ketika menyedut makanan kegemaran mereka. Ada satu masalah lagi yang sering timbul apabila menggunakan mata kail gergasi, yaitu risiko sangkut pada struktur di dasar air, atau lebih dikenali sebagai rebah.
Lubuk yang baik biasanya mempunyai banyak struktur tersembunyi, seperti dahan kayu reput, terumbu karang, atau tukun batu. Ikan-ikan besar amat gemar bersembunyi di dalam struktur seperti ini untuk mengintai mangsa. Namun, kawasan ini juga merupakan mimpi ngeri bagi setiap pemancing. Jika Anda melontarkan perambut yang mempunyai mata kail bersaiz besar ke kawasan rebah ini, lengkungan mata kail yang lebar itu bertindak seperti penyapu sampah di dasar air. Ia akan menangkap dan mengait apa sahaja yang ada di laluannya. Anda mungkin baru sahaja menurunkan umpan selama 5 menit, tetapi mata kail gergasi Anda sudah tertanam kukuh pada akar kayu. Kesudahannya, Anda terpaksa memutuskan tali pancing, membuang masa menyambung perambut baru, dan menakutkan ikan-ikan di lubuk tersebut dengan kocakan air yang kuat. Jika Anda beralih kepada penggunaan mata kail yang lebih kecil dan padat, peluang untuk ia menyusup masuk dan keluar di celah-celah struktur dasar adalah jauh lebih tinggi. Mata kail kecil hanya akan mendedahkan hujung yang tajam apabila ia disedut oleh ikan. Ia memberikan Anda kelebihan strategik untuk memancing tepat ke dalam sarang pelbagai spesies pemangsa. Tanpa perlu risau, mata kail Anda akan tersangkut dengan mudah pada dahan mati. Pernahkah Anda mendengar konsep memadankan mata kail dengan umpan, dan bukannya memadankan mata kail dengan saiz sasaran ikan? Ini adalah satu falsafah memancing yang sangat kritikal, tetapi jarang diajar oleh pemancing veteran. Konsepnya berbunyi begini. Jika Anda sedang memancing menggunakan umpan hirisan ikan pelaling yang kecil, Anda wajib menggunakan mata kail kecil yang muat-muat sahaja untuk disembunyikan di dalam hirisan tersebut. Walaupun pada ketika itu Anda sedang mensasarkan ikan kerapu naga seberat 30 kg, saiz mata kail mesti patuh kepada saiz umpan, bukan saiz si kerapu. Kenapa? Karena umpan adalah alat untuk memperdaya. Jika umpan Anda kecil, tetapi mata kail Anda memanjang keluar, menampakkan sebahagian besar batangnya, ikan akan tahu itu adalah satu penipuan. Kerapu gergasi tidak mempunyai masalah langsung untuk menelan sebiji umpan kecil berserta mata kail kecil di dalamnya. Sebaik sahaja rahang raksasa itu tertutup, ia terus masuk ke dalam kerongkong. Anda hanya perlu memastikan jenama dan kualiti mata kail kecil itu adalah dari grade profesional yang mampu menahan tekanan tinggi. Ramai pemancing gagal mengaplikasikan konsep ini. Mereka mahu ikan besar, jadi mereka sarungkan mata kail sebesar botol minuman dan letakkan sedikit sahaja umpan di hujungnya. Ia adalah resepi yang paling sempurna untuk pulang ke rumah dengan tangan kosong, sambil menahan malu di hadapan jiran tetangga. Satu lagi kelemahan terbesar menggunakan alat memancing bersaiz luar kebiasaan ini ialah ia merosakkan peluang Anda untuk menaikkan ikan bersaiz sederhana. Di dunia nyata yang tidak seindah hayalan, lautan dan sungai kita tidak dipenuhi dengan ikan trofi sahaja. Malah, peratusan populasi ikan bersaiz sederhana dan kecil adalah jauh lebih banyak daripada ikan gergasi. Apabila Anda keluar memancing semalaman suntuk di atas bot dan Anda hanya menggunakan satu set joran dengan mata kail sebesar telapak tangan, Anda sebenarnya telah menutup pintu rezeki untuk ikan-ikan lain. Ikan bersaiz 2 hingga 5 kg mungkin kelaparan dan mahu memakan umpan Anda, tetapi mulut mereka tidak muat untuk menelan umpan dan mata kail yang terlampau besar itu. Mereka hanya akan menggigit bahagian tepi umpan, menarik sedikit, dan meninggalkannya rabak terbiar. Akhirnya, Anda melepaskan peluang berharga untuk menaikkan 10 ekor ikan yang lazat dibuat lauk, semata-mata karena Anda degil menunggu satu spesies gergasi mitos yang belum tentu wujud di lubuk tersebut. Jika Anda menurunkan sedikit saiz peralatan Anda, ia sangat serba boleh. Mata kail kecil dan sederhana mampu mencangkuk mulut ikan yang kecil, tetapi pada masa yang sama, ia masih mempunyai kekuatan yang mencukupi
sekiranya ikan mega kebetulan meragut umpan Anda secara tiba-tiba. Psikologi seorang pemancing juga memainkan peranan yang menarik dalam isu ini. Secara lumrahnya, manusia terutamanya lelaki, sangat suka mempamerkan kekuatan dan ego. Peralatan memancing yang besar, kekili bersaiz mega, batang joran yang tebal seperti buluh, dan mata kail gergasi memberikan satu kepuasan psikologi kepada pemiliknya. Ia kelihatan gagah, ganas, dan profesional di mata mereka. Apabila berada di jeti, berjalan membawa joran tugas berat, membuatkan mereka rasa dihormati. Tetapi, sifat ego inilah yang selalu membawa padah apabila berada di tengah lautan. Ikan tidak tahu menahu tentang ego manusia. Ikan tidak terkesan dengan jenama joran yang Anda gunakan, apatah lagi saiz mata kail yang coba Anda pamerkan. Ikan hanya bertindak balas kepada apa yang logik pada deria mereka. Umpan yang nampak pelik akan dijauhi. Apabila ego menguasai diri, pemancing tidak mahu menerima hakikat bahwa mereka perlu berlembut dan bermain secara taktikal. Apabila ada rakan yang menasihatkan mereka untuk menukar ke perambut yang lebih halus, mereka selalunya akan melenting dan mempertahankan cara lama mereka. Mereka lebih rela pulang dengan alasan cuaca buruk berbanding menurunkan ego untuk menukar kepada taktik memancing yang lebih halus dan lebih masuk akal. Jangan biarkan ego menghalang Anda daripada mempelajari teknik baru yang terbukti berkesan oleh generasi pemancing moden. Saya sering menerima soalan daripada pemancing muda tentang adakah mata kail kecil akan ditelan terlalu dalam oleh ikan sehingga sukar untuk dicabut semula. Ya, memang benar. Mata kail yang padan dan bersaiz sederhana mempunyai kecenderungan untuk disedut terus ke dalam kerongkong ikan. Tetapi, bukankah itu matlamat asal kita memancing? Kita mahu mata kail tertanam dengan selamat, supaya ikan tidak mudah lucut semasa dinaikkan. Jika masalah mencabut mata kail menjadi kebimbangan Anda, terdapat penyelesaian yang sangat mudah dan praktikal yang boleh dipraktikkan tanpa menukar ke saiz mata kail yang lebih besar. Pertama, Anda boleh beralih kepada rekaan bentuk mata kail bulatan atau lebih dikenali sebagai circle hook. Mata kail jenis bulatan ini direka khusus secara unik untuk hanya mencangkuk pada bahagian hujung bibir atau tepi rahang ikan sahaja, tidak kira sedalam mana pun ikan menelan umpan tersebut. Ia amat mudah digunakan. Anda tidak perlu melakukan sentapan kasar yang menyakitkan, hanya perlu menggulung tali secara konsisten dan biarkan mata kail mencari jalannya sendiri ke bibir ikan. Kedua, sediakan alat pelucut atau pelayar muncung tirus yang panjang di dalam kotak pancing Anda. Menggunakan pelayar akan memudahkan proses mengeluarkan mata kail dari kerongkong ikan tanpa mencederakan jari Anda atau merosakkan struktur dalaman ikan. Lebih-lebih lagi jika Anda berniat untuk melepaskan semula tangkapan tersebut ke habitat asalnya. Mari kita fokus sejenak pada teknik pancingan lautan dalam atau pancingan dasar laut. Teknik ini sering dikaitkan dengan penggunaan batu ladung yang berat berkilo-kilo dan mata kail besar untuk mengatasi arus lautan yang kuat. Namun, walaupun arus sangat deras, hukum asas pembentangan umpan tetap tidak berubah. Ikan merah, kerapu, atau jenahak yang mendiami perairan dalam sangat sensitif terhadap pergerakan benda asing. Tali utama yang kasar dan mata kail besar akan menangkap rintangan arus air dengan sangat kuat. Rintangan ini akan menghasilkan bunyi getaran di bawah air. Ya, di dalam dunia akuatik, tali yang bergetar mengeluarkan bunyi frekuensi rendah yang boleh dikesan oleh garis lateral pada badan ikan dari jarak yang jauh. Getaran keras dari peralatan tugas berat ini memberikan amaran awal kepada spesies pemangsa yang bijak. Mereka akan menjadi sangat berwaspada. Sebaliknya, pemancing profesional yang menggunakan teknik pancingan perlahan seperti slow jigging atau pancingan umpan dasar modern
mula menggunakan tali yang lebih nipis dan mata kail dui cangkuk yang bersaiz sangat terhad, tetapi sangat kuat. Peralatan nipis ini memotong arus air dengan senyap bagaikan pisau. Ikan tidak terganggu dengan bunyi getaran tali, dan persembahan umpan nampak sangat hidup dan semula jadi di dasar gelap lautan dalam sana. Kehalusan taktik inilah yang menjamin hasil yang melimpah ruah. Sikap tidak sabar adalah musuh utama ketika menggunakan teknik yang lebih halus. Apabila pemancing mula berjinak-jinak dengan mata kail yang lebih sepadan dan bersaiz kecil, mereka sering terkejut pada peringkat awal. Tiba-tiba, kadar getuan ikan menjadi terlalu banyak dan kerap berbanding hari-hari biasa. Oleh kerana teruja dan tidak biasa dengan situasi umpan sentiasa diragut bertali arus, mereka mula merentap joran pada setiap getuan kecil yang mereka nampak di hujung joran. Tindakan gopoh ini menyebabkan ikan terkejut dan memuntahkan umpan, atau mata kail gagal mencangkuk bibir ikan dengan betul. Rahsia sebenar apabila ikan mula seronok menjamah umpan Anda yang ringan dan semula jadi itu adalah kesabaran yang tinggi. Beri masa kepada ikan untuk merasai umpan itu, menyedutnya masuk, dan berpusing membawa lari makanan tersebut. Biarkan hujung joran Anda melendut, menahan asakan pertama sebelum Anda membalas tarikan tersebut dengan sekata. Memandangkan saiz mata kail Anda sudah tidak membebankan ikan, sang pemangsa tidak akan memuntahkannya kembali dengan cepat. Mereka menyangka ia adalah makanan percuma yang empuk. Disinilah keseronokan sebenar bermula, apabila Anda menyedari betapa efektifnya satu persembahan umpan yang kelihatan ringkas dan ringan, namun mampu memberikan pulangan jumlah tangkapan yang luar biasa, memuaskan hati Anda selepas seharian berpanas. Bagi pemancing yang memburu spesies air tawar yang cerdik gila seperti ikan rohu dan patin di kolam bayaran, mitos mata kail besar ini sudah lama dihapuskan. Jika Anda perhatikan otai-otai di kolam memancing komersial, mereka menggunakan mata kail yang bersaiz sangat halus. Malah ada yang menggunakan mata kail tanpa cangkuk pandu atau barbless hook yang bersaiz sekecil biji jagung sahaja. Ikan di kolam bayaran ini sudah ditangkap dan dilepaskan berkali-kali. Mereka telah menjadi graduan sekolah memancing alam semula jadi dan sangat bijak mengesan bahaya. Jika sehelai tali yang kasar menyentuh bibir mereka, atau ada terasa sedikit berat dari hujung mata kail di sebalik umpan palet, ikan rohu ini akan segera meninggalkan umpan tersebut tanpa berpaling lagi. Pemancing kolam yang mahir tahu bahwa perambut yang halus merangkumi tali leher sekecil 10 pound, dan saiz cangkuk nombor 1 adalah kunci utama memecahkan benteng pertahanan ikan cerdik ini. Mereka melayan ikan patin seberat 15 kilogram hanya dengan mata kail kecil ini selama berpuluh menit dengan penuh sabar. Ia memerlukan kemahiran bermain brek kekili yang sangat lembut, kepekaan membaca larian ikan, dan posisi joran yang sentiasa melentur menyerap segala kejutan larian mengejut. Ia seumpama satu tarian seni antara pemancing dan mangsanya, bukannya satu acara tarik tali yang penuh kekasaran dan paksaan. Mari kita renungkan betapa banyaknya duit yang telah kita belanjakan secara membabi buta, semata-mata kerana mempercayai cakap-cakap kosong yang tidak mempunyai asas saintifik di kedai pancing. Kotak peralatan kita dipenuhi dengan berdozen-dozen mata kail, bersaiz gergasi pelbagai jenama yang mula berkarat kerana jarang disambar ikan. Kita membeli tali perambut 100 pound yang tebal seperti wayar ampaian kain. Kesemua pelaburan yang salah ini berpunca daripada pemikiran tradisional yang enggan diubah. Alangkah lebih baik jika bajet memancing itu digunakan untuk membeli mata kail bersaiz 8 hingga nombor 1/0 yang jauh lebih praktikal, mempunyai karbon yang tinggi dan tahan karat. Anda bukan sahaja dapat menjimatkan wang dalam jangka masa panjang, malah hasil pelaburan tersebut boleh dilihat dengan jelas
melalui pertambahan mendadak bilangan ikan yang berjaya dinaikkan ke darat setiap kali memancing. Ia satu perubahan gaya hidup yang sangat menjimatkan. Daripada membakar minyak kereta yang mahal, pergi ke lubuk terpencil yang jauh sejauh ratusan kilometer dengan peralatan gergasi dan pulang dengan kekecewaan kumpau, lebih baik Anda menajamkan teknik di lubuk berhampiran dengan gaya yang betul dan memperolehi rezeki tangkapan yang menggembirakan seluruh isi keluarga di rumah. Di samping meningkatkan hasil, mengecilkan saiz peralatan juga sangat selari dengan amalan etika tangkap dan lepas yang lestari. Pemeliharaan sumber ikan di perairan kita semakin menjadi isu penting, memandangkan tangkapan komersial dan pencemaran telah mengurangkan populasi marin. Apabila mata kail gergasi digunakan dan ia tersilap menyentap ikan bersaiz kecil yang kebetulan lalu di situ, kerosakan yang dilakukan pada badan ikan kecil itu amat dahsyat. Rahang mereka boleh hancur teruk atau mata yang tertusuk besi tebal menyebabkan ikan tersebut buta seumur hidup. Sekiranya Anda melepaskan ikan yang cedera parah seperti ini kembali ke dalam air, peratusan untuk ia terus hidup adalah sifar. Ia hanya akan mati perlahan-lahan atau dimakan terus oleh pemangsa lain. Penggunaan perisian memancing yang padat dan bersesuaian memastikan kecederaan sifar atau minimum sahaja pada bahagian mulut ikan kecil. Anda boleh mengeluarkan kail dengan pantas, memberikan sedikit masa pemulihan dalam air, dan melepaskan benih-benih muda ini dengan yakin agar mereka boleh terus membesar dan membiak di masa hadapan. Memancing bukanlah sekadar tentang mengambil segala hasil bumi secara rakus, tetapi ia juga satu sukan yang mendidik kita untuk bertimbang rasa terhadap keseimbangan alam semula jadi yang kita pinjam dari generasi yang akan datang. Jadi, mari kita buat satu perjanjian pada diri sendiri hari ini. Berhenti menyalahkan nasib malang, berhenti menyalahkan cuaca pasang surut bulan penuh, dan berhenti menyalahkan kawan di sebelah yang mendakwa mandinya tidak bersih sebelum turun ke laut. Mulakan perubahan daripada hujung perambut Anda sendiri. Cuba cabar diri Anda pada sesi memancing hujung minggu ini. Tinggalkan segala mata kail gergasi di rumah. Bawa hanya peralatan bersaiz ringan dan sederhana. Pasangkan umpan dengan sangat berhati-hati supaya ia nampak semula jadi, potong udang atau hirisan ikan agar ngam-ngam meliputi mata kail. Lontarkan umpan itu dan rasai perbezaannya. Anda akan dapati joran Anda mula memberi respons seawal 5 minit pertama. Anda akan mula merasa seronok dengan setiap pergerakan tali. Ikan yang selama ini memandang sepi umpan Anda, kini berebut-rebut mahu merasainya. Walaupun Anda akan kehilangan beberapa ekor ikan pada mulanya kerana terkejut dan belum mahir mengawal brek, anggaplah ia sebagai yuran pembelajaran untuk menjadi pemancing yang jauh lebih hebat di masa hadapan. Lama-kelamaan, Anda akan mahir menundukkan pelbagai jenis ikan saiz monster menggunakan saiz cangkuk yang tidak pernah disangka oleh mata kasar. Dan Anda akan mula tersenyum sendirian, mengenangkan betapa lamanya Anda hidup di dalam kegelapan mitos dewa memancing purba suatu ketika dahulu. Kesimpulannya, saiz mata kail yang besar sama sekali tidak menjamin saiz tangkapan mega Anda. Sebaliknya, ia adalah tiket VIP untuk Anda membangau di tepi tebing sungai atau di atas bot tanpa henti. Detik paling penting yang perlu Anda ingat selepas menonton video ini ialah, mata kail bukan alat pengangkat beban berat. Ia sekadar penyangkut halus penipu ikan. Ikan tertarik kepada umpan yang berenang dengan lincah atau hanyut secara semula jadi di dalam air tanpa disedari ada besi penyekat di dalamnya. Apabila Anda mula memadankan saiz cangkuk dengan saiz umpan, bukan dengan impian ego menangkap ikan jerung besar, Anda akan melihat perubahan yang sangat menakjubkan pada statistik hasil tangkapan Anda. Itulah titik perubahan atau plot pusingan yang membezakan kaki kumpau yang tegar dengan sang juara memancing. Saya sangat berharap perkongsian mendalam ini
membuka minda dan menyuntik semangat baru kepada Anda semua. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa menonton video ini sehingga tamat. Jika pencerahan ini memberi makna kepada corak pancingan Anda, jangan lupa untuk tekan butang langgan atau subscribe, berikan tanda suka dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan yang masih degil menggunakan sauh kapal. Sila nyatakan di ruangan komen di bawah, bilakah kali terakhir mata kail gergasi Anda benar-benar membuahkan hasil? Atau adakah ia sentiasa membuat Anda menangis sendirian di bucu bot? Mari kita bersembang dan bertukar pendapat.